Tajuk utama 28 Februari, lagi insiden buli pelajar, kali ini disiar di laman YouTube. Juga dimuatkan larangan penggunaan perkataan Allah bagi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan berikut ini bukan cerita baru, bahkan sudah kerap dilapor di media, tetapi masih sukar dibendung. Yang kami maksudkan buli pelajar. Bukan setakat membuli, tetapi mereka kini lebih berani apabila aksi ganas mereka disiarkan dalam YouTube. Klip video lebih 3 minit ini dikatakan dirakam di sebuah sekolah berasrama di Dalat, Sarawak. Mangsa seorang pelajar tingkatan 3 bukan saja disepak, malah diterajang dan dipukul. Mangsa pula merayu agar tidak diapa-apakan, tetapi dia terus dibelasah. Laporan bernama menyebut keluarga mangsa membuat laporan di Balai Polis Dalat Isnin lalu. Yang pasti paparan aksi ganas pelajar ini menjadi bualan hangat di kalangan penduduk tempatan. Pengarah Pelajaran Negeri Dr. Julaihi Bujang dalam pada itu menyifatkan tindakan pelajar terbabit teruk dan serius. Beliau memberi jaminan siasatan akan dilakukan dan tindakan tegas akan diambil. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Saleh ketika dihubungi berkata siasatan sedang dijalankan di bawah Seksyen 323 Kandung Keseksaan. Kes buli itu katanya ada kaitan dengan kecurian telefon bimbit seorang pelajar di asrama sekolah terbabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar dan cikgu kasihi sekalian. Nama cikgu Nurul Munirah binti Ismail. Di sini cikgu akan berkongsi dengan pelajar sekalian mengenai satu isu yang sering dibangkitkan di media sosial, iaitu isu buli. Tapi di sini cikgu akan fokuskan kepada isu buli yang terjadi dalam kalangan pelajar di sekolah. Cikgu harap pelajar dapat menghayati video yang akan cikgu tayangkan selepas ini.
Maksud buli. Buli adalah suatu perbuatan mengasari orang yang lemah untuk menunjukkan kekuatan masing-masing dan menjadikan mereka yang lemah mematuhi dan menghormati mereka yang kuat. Membuli merupakan satu perbuatan yang tidak baik kerana membuatkan orang lain menjadi mangsa dan mendatangkan rasa tidak selesa kepada masyarakat sekeliling. Buli adalah satu tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologikal yang dilakukan secara berulang kali ke atas mangsa dan bertujuan mendatangkan perasaan tidak selesa, aman, tenteram dan harmoni. Siapakah pembuli? Pembuli terdiri daripada pelajar menengah atas iaitu tingkatan 4, 5 dan 6, bertubuh besar, tegap dan tinggi dan melibatkan sekumpulan pelajar dan biasanya usia mereka adalah sebaya. Membuli adalah satu cara untuk mereka menghilangkan rasa bosan ketika berada di sekolah. Kejayaan apabila membuli pelajar junior akan menunjukkan mereka kuat, berkuasa dan tidak mudah digertak. Siapa mangsa buli? Pelajar yang bertubuh kecil dan lemah, pelajar yang kerap dipuji oleh guru dan pelajar yang baru masuk ke sekolah. Kenapakah mereka sering membuli? Pengaruh rakan sebaya merupakan faktor paling kuat dalam mengubah tingkah laku pelajar. Individu yang membuli ini mungkin ingin menunjukkan rasa tidak puas hati mereka terhadap mangsa. Mereka pernah menjadi mangsa buli. Gangguan personaliti seperti antisosial golongan yang tidak pernah berasa bersalah apabila membuat kesilapan. Individu yang gagal mengendalikan emosi dengan baik. Golongan ini biasanya terdapat pada kanak-kanak hyperaktif atau cergas yang melampau dan sering bersikap tidak pernah mengambil peduli perasaan orang lain. Mereka yang tidak berjaya dalam pelajaran, nakal dan mempunyai masalah disiplin. Akibat penceraian ibu bapa, terlalu dimanjakan oleh ibu bapa dan sekadar mahu berseronok. Mereka bosan dengan sekolah dan membuli pelajar lain merupakan salah satu cara untuk menghilangkan perasaan bosan itu. Mereka marah dan benci kepada mangsa atas sebab disayangi guru dan gemar bercakap dalam bahasa asing. Mereka juga ingin menunjukkan kekuatan diri mereka. Jenis-jenis buli. Buli fizikal. Buli fizikal melibatkan pukul-memukul, memeras ugut, menampar, menendang, menarik rambut, menolak, mencubit, sepak terajang hingga menyebabkan kecederaan dan yang paling ganas boleh menyebabkan kematian. Buli mental. Buli mental lebih kepada ejek-mengejek. Contohnya, jika nama bapa pelajar agak luar biasa, maka itu akan dijadikan bahan ejekan pelajar senior yang membuli. Pelajar yang mempunyai kekurangan dari segi saraf rupa dan bentuk fizikal badannya juga turut menjadi mangsa buli mental ini. Situasi buli fizikal. Kita
berbaris peluang-peluang tapi tidak mahu pun engkau rebutkan. Berderet-deret sasaran namun tidak satu peluru pun engkau lepaskan. Kerana engkau hanya asyik berjuang, entah untuk apa dan demi siapa engkau juangkan. Keberanianmu itu adalah himpunan puluhan anggota bengong yang sibuk melaungkan suku-suku pantun serta tutukan kata kosong. Keberanianmu itu adalah tubuh-tubuh kapu saudaramu bergelimpangan di simpang-simpang jalan yang telah engkau tewaskan. Keberanianmu itu adalah wajah-wajah kamu yang berbentkan dan berbintikan si Anu dan si Polan terpampang di muka surat depan ruang-ruang koran berpatung kaki dan tangan. Keberanianmu itu adalah anak-anak mangsaku dalam satu ikatan berkursi kandang bergelar si banduan. Ketua kelas yang dibuli. Tidak. Kacau. Nama aku Lan. Budak panggil aku Lan, Todak. Sebut. Aku nak cari botak. Oh, dah cukup dah tu. Bagi je. Hampir seorang. Dah. Mana? Biar. Cukup, biar. Ingat macam mel. Mana? Kena ada buka kamu. Udah tarik ya. Buli di asrama sekolah teknik Miri. Ondan kasih balas saya. Ondan kasih balas. Tu macam ni. Aduh. Natasha. Yang Cakap dia masak teh. Pesona. Oh lagi. Tadi. kau bagaikan nasi kota. Dan aku bawa. Dan aku. Lu kedap ni banyak. Apa dia bayar dia? Ha? Lu dapat sistem. Kau sudah kanyan mana? Dua lima orang. Kalau lagi ke? Apa? Saya tahu aku ada kucing pasal tiga dulu. Play. Dia cakap dengan aku deh. Jalan nak bila? Tidak, dia cakap dengan aku deh. Ha? Dia cakap dengan aku. Jangan. Dia kan. Nama berita tak kebaca. Buli pelajar perempuan. Itu gangster mah. Gua pailam. Si Kayong. Ini. Ada. Ni. Jadi nak keluar.
pelajar perempuan yang dibuli, pelajar Thailand. Đạp đầu đi, đạp đầu đi. Lên, lên. Đạp mặt đó, đạp mặt được. Em phải chịu tóc của nước mắt nha. Người tóc bạc hả? Ở đây anh Như, ở đây anh Như. Đi lên. Đạp không thấy à? Đạp mặt á. Trước kia đã. Như vậy. Baik. Buli pelajar lelaki menengah rendah. Boleh lah. Saya ada banyak kerja sekolah yang saya kena buat. Aku buat. Aku kata buat je lah. Baiklah, saya buat Zat. Apa kau awak ni? Awak okey ke Jari? Saya okey. Lagipun awak ni dah cedera. Jom. Janganlah Zat, nanti saya pun nak makan. Aku tak kisah. Aku nak juga. Kau tak siap kau. Tetapi kamu akan bayar hutang saya ke tak? Aku akan bayar hutang biasa. Aku bagi kau hutang dulu. Nah, duit belanja saya. Awak tak payah membayar hutang saya. Nah, ambil kerja sekolah kamu ni. Bagus. Tapi mana jawapannya? Maaf Zat, saya tak ada masa yang cukup untuk jawapan. Rupanya kau tak buat. Sini. Maaf Zat, maaf. Zat, apa kau buat dengan Jari? Kau jangan masuk air ni. Ali, tolong saya. Weh, apa kau buat ni? Jom, ikut saya ke percubaan. Jari, kau okey ke? Saya okey. Awak? Okey. Dah, jom. Jari, apakah berita dengan Zack? Cikgu memberitahu bahawa dia akan pulang ke sekolah ini. Baguslah. Tetapi kita mesti memaafkan dia walaupun dia bully kita. Kita akan doakan dia supaya menjadi murid yang cemerlang dan Situasi buli mental.
Animasi buli. Hai, saya Daniel. Cerita ini tentang bagaimana saya dibuli. Ada sekumpulan budak lelaki di sekolah yang selalu cederakan saya tanpa sebab. Mereka akan pukul dan tumbuk saya dan ia sangat sakit. Saya tidak mahu menangis sebab saya tahu ia akan membuat mereka cederakan saya lagi. Saya sangat tertekan dan takut untuk ke sekolah. Malahan, saya berpura-pura sakit selama 2 hari. Saya tidak mahu beritahu ibu bapa saya kerana bimbang mereka risau. Dan saya juga tidak mahu beritahu cikgu kerana saya rasa ia akan memburukkan keadaan. Jadi saya berjumpa pakcik saya sebab saya boleh beritahu dia segalanya. Dan dia telah banyak membantu. Dia beritahu pihak sekolah apa yang terjadi dan mereka menghentikannya. Sekarang, saya tak perlu takut lagi.
perbincangan mengenai buli. Baik, fokus hari ini, buli di sekolah bukan bermaksud untuk mencari salah atau menuding jari. Tetapi kita mahu berbincang secara rasional kerana tidak mahu gejala ini berleluasa dan menular sebagai budaya keganasan di sekolah. Bunyinya terlalu serius tetapi hakikatnya ia perlu ditangani. Apatah lagi pelajar-pelajar ini merupakan aset dan masa depan negara. Dan bersama kami di studio untuk membincangkan isu ini ialah Presiden Lembaga Kaunselor Nur Amni Yusof. Terima kasih Puan Amni sudi bersama kami pada hari ini. Puan Amni, dari sudut psikologi, siapakah pembuli ini? Okey, sebenarnya pembuli ini kalau kita di sekolah kita tengok mereka adalah remaja yang sedang mencari identiti siapa mereka sebenarnya. Dan kita tengok dia di antara mereka ini adalah yang memerlukan perhatian sebenarnya. Mereka perlukan bimbingan dan mereka datang dari keluarga yang bermasalah. Maksudnya keluarga yang bercerai-berai. Jadi tidak ada yang boleh memberi bimbingan kepada mereka. Yang rapat dengan mereka adalah rakan sebaya. Dan mereka senang terjerumus mengikut rakan sebaya yang ada tekanan yang negatif. Satu lagi, bila peringkat remaja ni mereka masih rendah diri oleh kerana ada masalah keluarga. Jadi bila dicabar, mereka terus menyahut cabaran untuk membuktikan mereka boleh melakukan sesuatu. Dan juga ada di antara mereka ni sebab ingin menjadi ahli dalam sesuatu kumpulan, ingin diterima. Sebab mereka tak ada kawan. Jadi syaratnya mesti menunjuk yang mereka ni macho, barulah diterima di dalam ahli kumpulan. Itu beberapa faktor dari sudut psikologi lah dari pembuli ini. Jika kita lihat ciri-ciri mereka yang membuli, mereka melakukan tindakan bersifat fizikal, tindakan seperti memukul dan sebagainya. Mungkin ada definisi baru untuk buli sebenarnya melihat kepada situasi semasa pada ketika ini. Kalau kita nak tengok, kalau dulu buli tidaklah seserius itu. Hanya mungkin mengusik saja. Tetapi sekarang kita tengok semakin ganas. Itu fizikal, tarik rambut, sepak. Ada juga yang melemparkan bahasa-bahasa yang kesat. Jadi kita tengok ini juganya pengaruh sebenarnya sebab tahulah kita sekarang kanak-kanak ni senang mendapat pengaruh dari luar begitu cepat dan tidak ditapis. Jadi pada saya itulah buli sekarang sudah berbentuk macam bukan lagi buli tetapi sudah menjadi satu aktiviti jenayah sebenarnya. Ya, jenayah keganasan sebenarnya. Baik, kaunseling merupakan satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini Puan Amni. Bagaimana mungkin pendekatan kaunseling boleh membantu golongan ini? Kaunseling adalah salah satu pendekatan. Dan kita tengok di sekolah sekarang pun sudah ada guru kaunseling untuk membantu. Tetapi kalau untuk membantu kanak-kanak ini, guru kaunseling hanya boleh bekerjasama dengan kanak-kanak sahaja. Tapi kanak-kanak hanyalah menunjukkan keluarga ada masalah. Jadi mesti juga mengadakan sesi kaunseling dengan keluarga. Tapi guru tidak boleh melangkaui luar kawasan sekolah. Mereka hanya boleh bekerja dengan kanak-kanak di sekolah. Jadi sekurang-kurangnya mereka boleh memanggil kanak-kanak ini untuk mengadakan sesi kaunseling secara individu ataupun secara kelompok dan kalau tidak keberatan mungkin boleh bekerjasama dengan agensi lain. Keluarga juga perlu menghadiri sesi kaunseling bersama dengan anak-anak yang bermasalah ini. Sebab macam saya jelaskan tadi, masalah sebenar anak-anak ini datangnya daripada keluarga, daripada ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa tak terlibat sama, kita hanya mengubat anak-anak. Bila mereka balik ke rumah, masalah itu tidak akan selesai. Jadi pastinya ia memerlukan pelibatan ibu bapa juga tetapi di dalam lingkungan sekolah sudah tentu ia diuruskan oleh guru-guru kaunseling yang diberi kuasa untuk campur tangan dalam apa-apa urusan di antara pelajar sekolah ini. Mungkin Puan Amni sendiri selaku kaunselor sebelum ini ada pengalaman dalam membantu mengatasi kes buli di sekolah. Ya, sebab saya sebelum bersara saya adalah pengarah bahagian kanak-kanak dan menjaga kanak-kanak remaja yang bermasalah seperti sekolah Tunas Bakti di mana kita menempatkan remaja-remaja yang didapati bersalah untuk pemulihan. Dan kita dapati mereka ini sebenarnya tidak ada bimbingan. Saya ada kes, tidak ada bimbingan ibu bapa sebab ibu bapa dah bercerai, masing-masing sudah ada keluarga baru. Jadi anak ini terumbang-ambing, mak tak nak, bapa tak nak. Jadi di mana mereka nak pergi? Sedangkan mereka masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan. Jadi apabila mereka dirujuk kepada saya telah mengambil anak ini dan betul-betul buat kerja sosial, kaunseling
dan dia menyambung pelajaran dia. Habis 3/5 dia bekerja sebab dia rasa macam ada orang yang memberi perhatian pada dia. Dan sehingga kini beliau sudah bekerja, berumah tangga dan ada anak. Jadi dia sudah mengubah hidup dia daripada seorang yang pembuli dulu. Bila dia tahu bahawa dia membuli itu salah. Sebab sebelum ini mereka tak tahu salah. Yang dia tahu rakan kata tak apa, buat. Ya. Jadi bila dia menjalani sesi kaunseling, dia sedar apa yang dia buat itu salah. Dan kita juga membantu dia mengenal pasti potensi diri dia. Selain daripada dia buli, apa lagi yang ada dalam diri dia yang dia boleh buat untuk kebaikan. Dan itu yang kita tumpukan. Dan syukur Alhamdulillah, dia berjaya mengubah hidup dia. Tapi saya percaya tidak semua pelajar-pelajar ini mahu berkongsi masalah dengan guru kaunseling di sekolah. Betul. Sebab macam saya kata tadi, tekanan rakan sebaya, dia ingin masuk dalam kumpulan. Kalau dia berkongsi masalah dia, ahli kumpulan lain di luar waktu sekolah itu akan buli dia balik. Jadi sebab itu kita kata, kalau boleh, melalui sesi kaunseling, kanak-kanak ini empower, memperkasakan mereka dan mengenal pasti apakah potensi diri supaya dia boleh melawan balik. Tapi ini memerlukan masa sebab kaunseling kita tak boleh membantu mereka dalam satu sesi saja. Kadang-kadang sampai 10 sesi. Dan kanak-kanak ini tak nak berkongsi dengan guru sebab mereka masih tidak percaya sepenuhnya dengan guru kaunseling. Jadi ini yang kita nak cuba memperkasakan guru kaunseling yang sudah berdaftar ini dengan kemahiran-kemahiran agar kanak-kanak ini berkongsi masalah dengan mereka. Jadi adakah sebenarnya sekolah di seluruh negara sudah mencukupi guru-guru kaunseling yang ada? Kerana jika dilihat, mungkin angkanya ada, Puan Amni, tetapi tidak memberi kesan pun kepada angka kes buli di sekolah yang kita lihat semakin meningkat hari demi hari. Sebenarnya kita sudah mendaftar lebih daripada 5,317 kaunselor seluruh Malaysia dan di antara 5,300 itu 2,540 adalah guru kaunseling di sekolah. Ya? Memang tak cukup sebab nisbahnya ialah satu guru untuk 500 murid. Tapi kalau dah satu murid kita perlukan 10 sesi, rasanya memang tak cukup. Jadi memang kita perlukan lebih ramai guru kaunseling di sekolah. Dan selain pada itu, macam saya jelaskan tadi, kita akan adakan bengkel, lembaga kaunselor akan adakan bengkel untuk memberi pengetahuan dan kemahiran tambahan kepada guru-guru ini macam mana mereka nak menangani kes buli di sekolah. Tapi saya kira mungkin bidang kuasa guru kaunseling itu dilihat kurang kesannya kalau berbanding dengan pengaruh kecanggihan teknologi ICT yang ada pada ketika ini. Mungkin itu menyebabkan punca pelakuan kurang matang di kalangan pelajar dan secara tidak langsung menyebabkan bidang kuasa kaunseling, guru kaunseling seperti tidak relevan jika dilihat dengan peranan mereka yang telah diambil alih oleh kecanggihan teknologi yang ada. Ya, itulah kadang-kadang anak-anak ni yang generasi terkini ni kan lebih maju daripada kita dari segi bidang teknologi. Oleh itu guru-guru juga hendaklah memantapkan diri mereka dalam bidang teknologi sebab kebanyakan yang keluar dalam YouTube dan sebagainya itu kalau guru tak tahu, tak pantau, kita tak boleh nak berkomunikasi dengan anak-anak sebab mereka bercakap tentang apa yang mereka tengok dalam video tetapi gurunya tidak tahu apa yang dibincangkan. Macam sekarang saya difahamkan ada dikeluarkan Bully 1 dan Bully 2. Itu cukup popular menjadi box office. Tapi apabila anak-anak yang menonton dia boleh melalui YouTube dan sebagainya tidak ada bimbingan ibu bapa. Walaupun ditulis di situ parental guidance, bimbingan ibu bapa, tetapi berapa ramai ibu bapa yang betul-betul duduk bersama anak-anak menyaksikan filem-filem itu. Jadi guru-guru kaunseling juga hendaklah memantapkan diri mereka dalam bidang ICT dan nak tahu apa yang anak-anak ditengok dan apa yang mereka pelajari melalui internet supaya boleh bercakap dengan mereka dalam satu bahasa lah. Jadi adakah golongan pendidik dan termasuk juga dengan guru kaunseling ini dilihat masih belum cukup pantas untuk mengejar apa yang sudah pun dilalui oleh pelajar-pelajar? Ya, betul. Pada saya memang tak cukup pantas. Sebab kita kena ingat juga guru kaunseling di setengah sekolah mereka juga mengajar. Jadi masa mereka itu kalau ditumpukan sepenuhnya mereka tidak menjalankan aktiviti lain selain daripada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kaunseling seperti mengadakan program kaunseling, buat kaunseling per se, program-program pencegahan, saya rasa lebih berkesan.
Macam sekarang mereka ini masih terlibat dengan kelas, aktiviti-aktiviti sampingan dan tidak kata menjadi guru kaunseling sepenuh masa. Jadi puncanya sudah boleh kita huraikan sepanjang beberapa minit lepas, antaranya kurang bimbingan daripada ibu bapa, kurang perhatian daripada ibu bapa, dan satu lagi punca guru ataupun pendidik kurang pantas dalam cuba untuk lebih relevan dalam kehidupan seharian pelajar. Jadi dari melihat kepada punca-punca ini, Puan Amni, ke mana arah tuju kita selepas ini? Selain daripada kaunseling, apa lagi yang boleh dilakukan? Mungkin ada tindak cara terbaru ataupun yang lebih inovatif ataupun kreatif yang boleh kita lihat selepas ini. Pada saya, kaunseling itu boleh berkesan. Tetapi dengan syarat kita bekerjasama dengan agensi-agensi yang memang ada kaunselor. Sebab kalau kita katakan kita bekerja in silo dan kita aja, sebab saya jelaskan tadi, bagi anak-anak di sekolah, guru kaunseling boleh mengadakan sesi kaunseling dengan anak-anak. Tetapi untuk mengadakan sesi kaunseling dengan ibu bapa, itu di luar bidang kuasa mereka. Sebab bagi Jabatan Kebajikan Masyarakat juga, mereka ada satu daerah satu kaunselor. Dan mengikut Akta Kanak-Kanak 2001, apabila kanak-kanak terlibat dengan jenayah, mereka akan diperintahkan untuk menghadiri sesi kaunseling bersama ibu bapa. Sebab masalah macam saya katakan tadi bukannya datang dari mereka sendiri seorang. Mereka hanyalah, kita kata istilah identified patient yang menunjukkan bahawa keluarga itu adalah keluarga yang bermasalah. Jadi kita Jabatan Kebajikan Masyarakat mengadakan bengkel interaktif. Itu di bawah perintah mahkamah. Tetapi bagi program pencegahan, kalau guru bimbingan ini boleh bekerjasama dengan kaunselor di Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengadakan program-program pencegahan. Jadi jangan kita kata ini saya punya kes. Ini sebab kepentingan kita ialah anak-anak ini. Kepentingan bersama. Bukan nak kata kita nak berebut kerja kita. Tapi saya rasa kalau kita boleh bekerjasama macam agensi seperti LPPKN, mereka ada khusus keibu-bapaan. Nur Kasih, Bahtera Kasih. Tapi berapa ramai yang menghadiri bengkel-bengkel dan kursus-kursus ini? Yang hadir secara sukarela itu. Sukarela, yang tak ada. Ini yang perintah mahkamah pun ada yang tak hadir. Jadi pada saya, kaunseling boleh membantu. Tapi dengan syarat ibu bapa juga memberi kerjasama. Agensi-agensi yang ada kaunselor di bawah mereka juga memberi kerjasama untuk mengadakan program sebab kumpulan sasar kita sama, iaitu anak-anak yang akan mewarisi kita nanti. Dan satu, saya percaya anak-anak di umur belasan tahun ini masih boleh dipulihkan. Mereka bukan jahat. Kita tak guna istilah jahat. Mereka ini terumbak-ambing sedang mencari siapa diri saya. Mereka memerlukan bimbingan. Tugas kita untuk membimbing mereka ke jalan yang betul. Jadi penyelesaian yang disarankan oleh Puan Amni antaranya koordinasi dan integrasi yang cukup mantap diperlukan di antara pihak sekolah dan juga agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Baik, jika dilihat sehingga kini sudah berapa ramai kaunselor yang berdaftar sebagai kaunselor berdaftar dan juga perakuan amalan? Sehingga Mei tahun ini kita sudah mendaftar 5,317 orang dan seramai 4,416 sudah mempunyai perakuan amalan. Perakuan amalan ini maksudnya mereka berdaftar sebagai kaunselor tetapi untuk menjalankan sesi kaunseling dengan klien, setengah tu untuk dapatkan bayaran, mesti ada perakuan amalan tambahan yang mereka bayar untuk 2 tahun, setiap 2 tahun. Jadi apa agaknya prosedur yang diperlukan untuk mendaftar? Ya, sebab jika kita lihat sekarang ini ramai yang menggelar diri mereka sebagai kaunselor tetapi kita tidak pasti sama ada mereka kaunselor berdaftar ataupun tidak. Bagaimana? Sebenarnya untuk mendaftar sebagai kaunselor berdaftar, mereka mesti ada kelayakan akademik. Sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dalam bidang kaunseling. Kalau setakat diploma pun kita tak boleh daftar. Tapi saya tahu setengah orang tu dia pergi kursus, dia dah simpan CJ tu satu bakul, dia kira dah cukup. Itu masih tak cukup. Jadi kita utamakan kelayakan akademik dan di universiti di Malaysia ini kebanyakannya menjalankan kursus kaunseling mengikut standard yang ditetapkan oleh lembaga kaunselor. Ini bermaksud graduan mereka boleh mendaftar sebagai kaunselor berdaftar kerana mencukupi syarat piawaian yang kita tetapkan. Ya, dan mungkin Puan Amni ada saranan yang boleh diberikan kepada mungkin pihak sekolah yang boleh dilakukan mungkin kerana langkah untuk koordinasi dan integrasi di antara jabatan kerajaan dan juga pihak sekolah mungkin memerlukan masa yang cukup kerenah birokrasinya dan sebagainya. Mungkin apa mungkin tindakan yang boleh dilakukan terus mungkin pada hari ini ataupun esok atau minggu yang boleh dijalankan untuk di antara pelajar sekolah?
kami lembaga kaunselor akan mengadakan perbincangan dengan ketua pengarah Jabatan Pelajaran untuk membincangkan hal ini. Itu satu. Yang kedua, untuk memantapkan lagi guru kaunseling di sekolah, kami akan cuba mengadakan bengkel, terutamanya bagaimanakah cara-cara untuk menangani kes-kes buli di sekolah. Ini untuk membantu guru-guru yang sebab mungkin yang mereka belajar di universiti dahulu tidak berkaitan dengan buli, tapi bila mereka bekerja, ini adalah satu isu sosial yang baru. Jadi kami akan cuba memantapkan mereka dari segi pengetahuan dan juga kemahiran. Dan mungkin ada saranan untuk ibu bapa? Dan bagi ibu bapa, kalau yang ada masalah, mereka tak boleh nak malu, tak payah malu. Sebab masa saya menjaga dulu, ibu bapa bila malu, dia tak nak datang kepada kita. Sehingga polis datang mengambil anak mereka. Tapi kita tak nak sampai ke tahap itu. Apabila rasa ada masalah, rujuk je kepada sekolah, berbincang. Sebab saya pasti guru kaunseling di sekolah ini terbuka. Guru besar pun memang terbuka untuk mendengar masalah. Bukan kata mereka hanya mengejar kecemerlangan anak-anak di sekolah. Sebab kalau ada kes buli di sekolah, dia juga ada kesan terhadap kecemerlangan sekolah itu. Jadi saya sarankan ibu bapa kalau boleh rapat dengan guru sekolah, ambil tahu tentang anak mereka. Sebab kalau tak tahu, itulah anak-anak mereka apa berlaku di sekolah, ibu bapa tak tahu. Baik, terima kasih Puan Amni. Puan Amni Yusof, Presiden Lembaga Kaunselor, mengupas isu buli di sekolah. Terima kasih. Terbuai aku hilang, terjatuh aku dalam keindahan penantian, terjap keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta. Yang tersimpan secita bertuan, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi, dan berikanlah arti pada hidupku yang terhempas, yang terlepas pelukanmu. Macam mana pelajar-pelajar sekalian? Pasti kamu sudah tahu kan apa itu buli. Jadi cikgu harap kamu tidak meniru aksi-aksi yang telah dipaparkan sebentar tadi. Jadi sampai di sini saja perkongsian kita. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain hari, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Apa yang kau mau, semua aku beri. Apa yang kau mau apa lagi? Bagaimana aku pula, aku serik jariku ingin jalan sana. Tolong tepi sikit. Apa yang kau mau, semua aku beri. Apa yang kau mau apa lagi? Bagaimana aku pula, aku serik jariku ingin jalan sana. Tolong tepi sikit, tolong tepi sikit. Terima kasih untuk semua memori. Sekarang masa untuk aku naik pesawat.